Selamat kembali. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem perang dari 2012 bertajuk Into the Wild. Semasa Perang Dunia II pada tahun 1940, sebuah pesawat Jerman diikuti dan ditembak oleh jet British di Grotley, Norway. 3 daripada 4 pegawai termasuk Lieutenant Horst Schoppis, Wolfgang Strang, dan Joseph terselamat dalam kemalangan itu, dengan lengan Joseph cedera ringan. Mereka memutuskan untuk berjalan ke pantai untuk menyertai semula pasukan mereka, tetapi tidak dapat pergi jauh kerana ribut salji. Selepas bermalam di Gua Salji, dan meneruskan perjalanan keesokan harinya, mereka terserempak dengan kabin kayu terpencil, dan memutuskan untuk tinggal di dalam sehingga ribut berakhir. Semasa menetap, mereka mendengar suara seseorang, dan mendapati 2 askar British berjalan ke kabin. Mereka memberitahu Schoppis bahawa pesawat mereka ditembak jatuh berhampiran, dan mereka sedang mencari perlindungan. Selepas teragak-agak seketika, Schoppis menjemput mereka masuk, di mana lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Davenport, dan penembak udaranya Robert Smith. Menjadi dari kuasa saingan, mereka tidak boleh bersetuju dengan apa-apa, dan mula bertengkar antara satu sama lain untuk memutuskan tempat tidur. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih, mereka, tetapi pertikaian itu reda, selepas Schoppis menarik pistolnya, dan membawa mereka sebagai tawanan perang. Dia mengambil pemetik api dari Davenport, yang mana dia membantah mengatakan itu adalah hadiah daripada bapanya, tetapi Schoppis berjanji untuk mengembalikannya apabila mereka pergi. Selepas menerangkan beberapa peraturan kepada Davenport dan Smith, dia melukis garisan di tengah-tengah pondok, secara kasar membahagikan kawasan itu kepada 2, dan menganggapnya wilayah Jerman dan British. Walaupun dia memaksa mereka untuk mengikut perintahnya, dia memberi jaminan kepada mereka untuk menjaga mereka, dan berkongsi apa sahaja kemudahan terhad yang mereka ada. Atas arahan Schoppis, Strang dan Smith pergi mencari lebih banyak kayu api, sementara dia merawat lengan Joseph yang cedera. Davenport cuba membantunya, tetapi dia menghantarnya kembali ke sudut biliknya, sementara menjelaskan bahawa dia tidak dibenarkan melepasi garisan tanpa kebenarannya. Selepas memasak oatmeal yang mereka temui di dalam kabin, Schoppis membahagikannya secara sama rata kepada semua daripada mereka, dan memberikan bahagian Davenport dan Smith kepada mereka. Oleh kerana Davenport enggan makan di atas lantai, dan menuntut untuk duduk bersama mereka di meja, dia memenuhi permintaannya dengan menyeret meja ke atas talian. Mereka mula makan bersama dengan aman, tetapi tidak lama, apabila Smith dan Joseph masuk pertengkaran mengenai makanan. Selepas makan malam, Schoppis memikirkan situasi itu, dan mencadangkan mereka harus berhenti berperang, dan bekerjasama antara satu sama lain, kerana ia satu-satunya cara untuk bertahan di padang gurun. Atas cadangannya, mereka mengetepikan politik buat seketika, dan memulakan perbincangan secara rawat topik. Smith memberitahu mereka tentang hubungan sulit dengan pelayan bar di pangkalan, dan menunjukkan notanya kepada mereka, di mana dia berharap dia kembali dengan selamat. Dia kemudian bertanya tentang Strang, yang mana Schoppis mendedahkan dia mempunyai seorang isteri dan 3 anak menunggu untuk dia balik kampung. Dia juga diberitahu bahawa Strang berjaya menjalankan perniagaan keluarga, dengan lebih daripada 2,000 pekerja bekerja di bawahnya, tetapi memutuskan untuk menjadi sukarelawan dalam tentera, sebagai negara memerlukan dia. Perbincangan terbukti menjadi pemecah batu, kerana setiap seorang daripada mereka berkongsi insiden yang berbeza kehidupan mereka, dan mereka mengenali antara satu sama lain. Selepas membantu mereka mencuci pinggan, Davenport menasihatkan Schoppis untuk menggunakan alkohol di dalamnya kompas untuk menghentikan sebarang jangkitan pada luka Joseph, malah membantu mereka membaca peta. Keesokan paginya, Schoppis membangunkan mereka semua, sambil memberitahu mereka bahawa mereka mesti menyambung semula mereka perjalanan ke pantai, kerana mereka hanya mempunyai bekalan makanan dan kayu api yang terhad. Davenport mencadangkan untuk berpisah, tetapi Schoppis menolaknya, dengan mengatakan ia bertentangan peraturan. Ia membawa kepada hujah lain, tentang siapa di antara orang Jerman dan British yang paling baik mengikutinya. Peraturan, tetapi mereka sekali lagi terpaksa menyelesaikannya, kerana mengetahui tiada cara untuk bertahan tanpa bantuan antara satu sama lain. Tidak lama kemudian mereka memulakan perjalanan mereka, tetapi dengan cepat terpaksa berundur ke kabin, ketika mereka bermula hilang pandangan antara satu sama lain akibat ribut salji yang teruk.
Selepas kehabisan makanan, mereka tidak mahu mula memasak dan makan lumut untuk tinggal hidup. Di meja, Shopis cuba mengalihkan fikiran mereka, dan bertanya kepada Smith sama ada dia benar-benar juara pada permainan dart, seperti yang dia beritahu mereka tadi. Dia memutuskan untuk membuktikannya kepada mereka, dan mempamerkan kemahirannya dengan menekan butang yang berbeza kod Joseph. Permainan ini juga mendekatkan mereka kerana mereka menikmati gurauannya terhadap Joseph. Semasa di luar, Smith melihat beberapa rusa kutub, dan cuba memberi isyarat kepada orang lain supaya mereka boleh memburu mereka turun, tetapi kehilangan peluangnya, kerana mereka hilang sebelum Davenport dan Shopis keluar. Selepas masuk ke dalam, dia memprovokasi Joseph dengan memberitahunya bahawa dia menggunakan muka surat daripadanya buku sebagai kertas tandas. Sebagai balasan, Joseph mengarahkan pistol ke arah Smith, sambil mengancam untuk menembaknya, walaupun Shopis perintah berhenti. Melihat ini, Davenport melangkah masuk, dan menggesanya untuk mengikut arahan komandannya dan turunkan pistolnya. Mendapati mereka terganggu olehnya, Smith mengambil pistol dari lantai dan memegang tebusan Joseph, sambil memaksa Shopis menjatuhkan senjatanya. Ia mengubah keadaan, dan Davenport memaksa mereka untuk berpindah ke sisi pondok mereka, semasa mengambil alih jawatan mereka. Kemudian mereka membincangkan kesan perang antara satu sama lain, di mana Smith meminta pendapat Shopis tentang Jerman menyerang beberapa negara. Dia menjawab bahawa walaupun ia membuat dia sedih, dia perlu mematuhi arahan daripada pihak atasannya. Memandangkan Smith menuduh negaranya mengambil alih tanah orang lain, Shopis berpendapat ia tidak berbeza daripada British, kerana mereka melakukan perkara yang sama kepada India dan tanah jajahan mereka yang lain. Dia juga mendedahkan, tentera British ingin mendapatkan sumber Norway, jadi mereka boleh menggunakan bahan mentah dalam industri mereka, dan Davenport mengaku ia benar. Keadaan di pondok menjadi serius apabila mereka kehabisan kayu api, dan mula menggunakan barangan kayu yang berbeza untuk dibakar. Sementara itu, Smith mengetahui tentang minat Strunk untuk melukis selepas menemui diarinya, tetapi secara senyap mengembalikannya kepadanya. Atas arahan Davenport, Strunk dan Smith pergi mencari rusa kutub yang dilihatnya lebih awal, semasa dia mengarahkan Shopis untuk memotong rasuk utama pondok, untuk digunakan sebagai kayu api. Walaupun tidak bersetuju dengannya, Shopis mengikut arahan, tetapi idea itu terbukti mengerikan apabila bumbung mula runtuh, dan mereka bergegas menahannya dengan melangkah ke atas meja. Situasi itu memberi Shopis peluang untuk mendapatkan pistol daripada Davenport, tetapi ia tidak berjaya. Banyak perbezaan, kerana dia terpaksa kembali ke meja, untuk mengelakkan bumbung daripada pecah atas kepala mereka. Semasa mereka berdiri di sana, Shopis mengalami kelemahan seketika, dan berkongsi dengannya apa yang dia fikirkan tentang dirinya sebagai kegagalan, kerana dia terlibat dalam nahas kapal terbang lebih awal juga. Kos itu nyawa 3 orang, dan kini dia bimbang tentang Joseph, kerana lukanya semakin teruk. Di luar, Smith melihat dan menembak Arnab, dan mereka membawanya kembali sambil bercakap secara aman untuk setiap seorang. Selepas kembali, Strunk cepat menyokong bumbung dengan meletakkan tiang sementara. Smith mendapati bahawa jadual telah berubah sekarang, kerana Davenport adalah banduan, manakala Shopis sedang memegang pistol. Smith dan Shopis mengacukan senjata ke arah satu sama lain, tetapi kedua-dua pihak memutuskan mereka harus gencatan senjata sehingga mereka keluar dari kekacauan ini. Selepas menyimpan senjata mereka di dalam kotak di luar kabin, mereka beralih ke Arnab, dan bersedia ia untuk memasak mempunyai hidangan yang betul. Pada masa ini, mereka telah menjadi lebih rapat antara satu sama lain, dan membantu antara satu sama lain dalam tugas yang berbeza, manakala garisan sempadan dibuang. Tidak lama kemudian, mereka menyedari bahawa lengan Joseph telah dijangkiti gangren, jadi Davenport mencadangkan memotong lengannya untuk menyelamatkan nyawanya. Selepas tidak menemui jalan lain, Shopis mengarahkan mereka untuk mendapatkan kayu dari dinding dan lantai, untuk mendidih air dan membasmi kuman kapak. Semasa mengikut arahan, Strunk secara tidak sengaja menjumpai kotak berisi daging dan minuman kering, tersembunyi di bawah papan lantai. Mereka membuat Joseph mabuk, dan meminta Shopis memotong lengannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Sementara itu, Joseph bangun dan bimbang melihat mereka berkumpul di sekelilingnya, tetapi Smith menjatuhkannya semula, dan Shopis dengan enggan memotong lengannya dengan kapak.
Oleh kerana mereka tidak dapat memutuskan apa yang perlu dilakukan dengan lengan, Showbiz mencadangkan untuk membungkusnya dengan sesuatu dan mengebumikannya, sambil mengatur upacara kecil di hadapan Joseph. Smith, yang sudah berada di ambang kekecewaan, tidak bersetuju dan membuangnya keluar dalam kegelapan. Oleh kerana kumpulan itu akhirnya berkawan antara satu sama lain, mereka menghabiskan malam bermain permainan, manakala Smith menyanyikan lagu untuk mereka. Sementara itu, tentera Norway merancang langkah seterusnya, dan mula bergerak ke arah mereka sasaran seterusnya. Di cottage, Showbiz dan Strang mempersembahkan tarian kebudayaan mereka. Pada giliran Davenport untuk melakukan sesuatu, dia mendedahkan 4 batang rokok tersembunyi, dan menawarkan mereka kepada kumpulan itu, sambil memberitahu mereka bahawa dia menyelamatkan mereka sehingga mereka tiba di pantai. Tetapi dia fikir ia adalah masa terbaik untuk menggunakannya. Kemudian pada malam itu, Smith dan Strang terlibat dalam perbualan mendalam yang lain. Smith bertanya tentang profesion yang diingininya jika diberi pilihan. Strang berpendapat dia harus menumpukan pada tanggungjawabnya terhadap negaranya, tetapi Smith tidak bersetuju, menasihatinya untuk melakukan perkara yang menggembirakannya. Akhirnya, apabila cuaca bertambah baik, pasukan penyelamat mengesan sisa jet mereka, dan mula mencari mangsa yang terselamat. Joseph bangun, dan terkejut melihat lengannya, tetapi Showbiz menghiburkannya sambil menerangkan situasi itu, dan meyakinkannya bahawa mereka melakukannya untuk menyelamatkan nyawanya. Mereka membincangkan rancangan mereka untuk bergerak ke hadapan. Showbiz fikir mereka harus berpisah, tetapi Smith tidak bersetuju. Dia mencadangkan bahawa dia akan pergi ke puncak bukit untuk mencari laluan terbaik, dan akan kembali kepada kumpulan untuk memimpin mereka, dan Strang bersetuju untuk pergi bersamanya. Mereka menyediakan ski yang mereka temui di pondok, dan memulakan perjalanan mereka, sementara Davenport dan Showbiz tinggal bersama Joseph. Mereka akhirnya sampai ke puncak, di mana Strang memberitahunya bahawa dia sentiasa mahu menjadi seorang pelukis, tetapi tidak dapat pergi ke penjagaan itu. Memikirkan ia mungkin tidak membayar dengan baik. Melihat kegairahannya, Smith mencadangkan dia harus pergi ke Paris dan melukis pelancong, tetapi dia tahu ia tidak mungkin sehingga perang tamat. Selepas beberapa lama, mereka mula bermain ski menuruni bukit, tetapi Strang ditembak oleh askar Norway, yang menangkap Smith juga. Smith kemudian membawa mereka kembali ke pondok, di mana Showbiz meratapi kematian askarnya. Selepas mengumpul lukisan Strang dari cottage, askar menangkap yang lain kumpulan itu, dan berhasrat untuk membawa mereka kembali ke kem tentera. Apabila kembali ke kem, Smith dan Davenport disoal oleh atasan mereka, yang berpendapat mereka sepatutnya membunuh orang Jerman dan bukannya tinggal bersama mereka. Dia seterusnya memberitahu mereka bahawa isyarat ini boleh dianggap sebagai pengkhianatan, kerana dia mengesyaki mereka mungkin telah bekerjasama dengan Jerman. Perbincangan terganggu dengan ketibaan Showbiz, yang memulangkan pemetik api Davenport seperti yang dijanjikannya, tetapi Davenport tidak dapat melihatnya. Selepas dia pergi, Davenport membentak seniornya, memberitahunya mereka tidak mengkhianati negara mereka, dan hanya cuba bertahan. Kemudian, Showbiz dan Joseph dibawa pergi dengan bot, manakala Smith dan Davenport berdiri di dok untuk melihat mereka pergi, dan berkongsi pandangan dengan mereka. Didedahkan bahawa Showbiz dan Joseph telah dibawa ke kem tahanan di Kanada. Smith dan Davenport menyertai semula pertempuran, tetapi ditembak jatuh dalam penerbangan seterusnya, yang mengorbankan nyawa Smith. Pada tahun 1977, Showbiz mendapat panggilan di rumahnya di Munich. Ia adalah Davenport yang menjemputnya ke London, di mana bekas musuh bertemu sebagai kawan. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.